Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bersuci. Kenapa bersuci dikatakan sebagai asas kebersihan dalam Islam? Nak tahu kenapa? Nak tahu dengan lebih lanjut? Jom bersama-sama dengan Ustazah. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita untuk kali ini. Yang pertama ialah dapat menyatakan apakah maksud bersuci dan kepentingannya. Yang kedua, menyatakan dalil nakli berkaitan dengan bersuci. Yang ketiga, menjelaskan pembahagian bersuci. Dan yang keempat, menyenaraikan alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Anak-anak pelajar yang dikasihi, sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan bersuci. Dari segi bahasa, bersuci bermaksud suci dan bersih. Sementara dari segi istilah pula ialah suci dan bersih daripada hadas dan najis. Mesti ramai tertanya-tanya, penting ke bersuci ini? Ya, jawapannya penting. Kenapa? Kerana setiap Muslim yang ingin melaksanakan ibadah seperti solat dan tawaf di Kaabah disyaratkan suci daripada hadas dan bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan juga tempat tinggal. Begitu juga ketika memegang Al-Quran, membawa Al-Quran ataupun menyentuh Al-Quran, seseorang itu dikehendaki suci daripada hadas. Pentingnya bersuci dalam Islam ini, ya. Kepentingan bersuci ini juga turut disokong oleh ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 222 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Jadi, berdasarkan maksud ayat ini, jelaslah kepada kita dalam Islam amat digalakkan supaya kita sentiasa membersihkan diri dan menjaga kebersihan kita. Seterusnya mengenai dengan pembahagian bersuci. Bersuci terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah mengangkat hadas, yang kedua ialah mensucikan najis. Baik, kita tengok yang pertama mengenai dengan mengangkat hadas, ya. Terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah seperti mengambil wuduk dan bertayamum. Hadas besar pula ialah seperti tayamum dan mandi. Kemudian jenis bersuci yang kedua ialah mensucikan najis, iaitu sebagaimana yang anak-anak telah ketahui, najis terbahagi kepada tiga, iaitu najis muhaffafah, najis ringan, najis mutawassitah, iaitu najis sederhana, dan najis mughallazah, najis berat. Anak-anak semua, sekarang di sini Ustazah bawakan 3 jenis alat yang kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama, air. Digunakan untuk mandi dan wuduk. Yang kedua, debu tanah. Digunakan untuk bertayamum. Dan yang tiga ialah batu ataupun benda-benda kesat. Digunakan untuk beristinja. Jadi ada 3 jenis alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Dan sekarang kita lihat berkenaan dengan alat bersuci yang pertama, iaitu air. Air
mutlak terdiri daripada 7 sumber, iaitu air hujan, air mata air sungai, air laut, air perigi, air salji dan air embun. Air pahit yang biasa kita guna juga dianggap sebagai air mutlak, kerana air ini bersumberkan satu daripada 7 sumber ini. Seterusnya, alat bersuci yang kedua iaitu menggunakan debu tanah. Debu tanah yang suci daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Kita menggunakan debu tanah yang suci dan bersih. Dan alat bersuci yang ketiga ialah benda kesat. Batu atau benda kesat yang suci boleh digunakan untuk beristinja di samping penggunaan air. Alat-alat lain yang boleh digunakan untuk beristinja seperti tisu, kertas, daun kayu yang kering dan juga kayu. Itu antara di sini Ustazah bawakan beberapa contoh alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Nak tengok ya. Ada batu, tisu, kertas, daun kayu ya. Daun kayu mesti daun yang kering ya. Tidak sah beristinja jika kita menggunakan daun kayu yang warna hijau lagi, yang masih belum kering ya. Mesti guna daun kayu yang kering dan juga boleh digunakan kayu ataupun kulit kayu. Yang penting di sini untuk beristinja mesti berdasarkan 3K, iaitu keras, kesat dan kering. Air alat utama untuk bersuci. Namun begitu, penggunaan air berbeza mengikut jenis-jenisnya. Terdapat 5 jenis air, iaitu air mutlak, air mustakmal, air musyammas, air mutanajis dan air muqayyad. Sekarang mari kita lihat satu persatu jenis-jenis air ini berdasarkan kepada pengertian, sifat dan kegunaannya. Baiklah anak-anak, mula-mula kita lihat air mutlak. Dari segi pengertian, air mutlak ialah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Sifat air mutlak ialah air bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Dan air mutlak juga ialah air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Dan dari segi kegunaan, air mutlak boleh digunakan untuk mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Air mustakmal pula ialah air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sifatnya, ia adalah air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Dan kegunaan air mustakmal boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci. Kemudian air musyammas. Air musyammas ialah air yang disimpan di dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari, kecuali bekas emas dan perak. Sifat air musyammas, air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas, dan kegunaannya ialah makruh
apabila digunakan ketika masih panas. Dan air yang keempat ialah air mutanajis, iaitu air yang dimasuki atau terkena najis. Sifatnya ialah air dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa, dan air tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Dan kegunaan air mutanajis ini ialah tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Kadar 2 kolah mengikut timbangan tradisional ialah 500 kati Baghdad bersamaan dengan 192 hingga 270 liter ataupun sebanyak 13 tin minyak tanah. Dan jenis air yang kelima ialah air muqayyad, iaitu air yang bercampur dengan sesuatu bahan yang suci. Contohnya seperti apabila berubah warna seperti air kopi, berubah bau seperti air pewangi baju dan berubah rasa seperti air gula. Tentu anak-anak di luar sana tertanya-tanya ya, apa beza antara suci dan bersih? Baik, di sini Ustazah bawakan perbezaan antara suci dan bersih. Baik, bersih maksudnya pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Bersih tetapi tidak suci dan tidak boleh digunakan untuk solat. Sementara suci pula ialah kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Tidak bersih tetapi suci dan boleh digunakan untuk solat. Baiklah, yang terakhir sekali ialah kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Baik, kita nak tengok ya, apakah kepentingan bersuci kepada diri kita dan juga kepada persekitaran kita. Yang pertama, sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Bila kita dalam keadaan suci, maka kita boleh melakukan ibadah pada bila-bila masa saja sebab kita sentiasa dalam keadaan suci. Begitu juga dengan tempat kita. Dari segi tempat dan juga pakaian kita sentiasa dalam keadaan suci. Yang kedua, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Sudah tentulah orang yang menjaga kesihatan, orang yang sentiasa menjaga kesihatan ini mereka mementingkan kepada kebersihan dan bersuci. Contohnya, bila bangun pagi kita gosok gigi, kita mandi. Itu adalah di antara contoh-contoh mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Dan sudah pastinya kesannya boleh menghindarkan diri kita daripada sebarang penyakit. Lebih-lebih lagi penyakit kulit, kegatalan dan sebagainya. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Bila suasana bersih, suci, sedap mata memandang. Kita rasa selesa. Yang keempat, menjadikan suasana tempat ibadat juga sentiasa selesa. Yang kelima, meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan ummah. Dan yang kelima, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah suka kepada hamba-Nya yang sentiasa menjaga kebersihan dan sentiasa bersuci. Sekianlah dahulu perkongsian Ustazah untuk anak-anak semua berkaitan dengan tajuk bersuci asas kebersihan untuk kali ini. Diharapkan apa yang telah kita sama-sama kongsikan untuk hari ini dapat memberi manfaat terutama sekali dalam kita
kita menjalani kehidupan seharian kita. Kerana sebagai orang Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga sentiasa bersuci daripada segala najis dan segala kekotoran yang ada. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ustazah supaya anak-anak semua akan menerima ataupun mendapat notifikasi berkenaan dengan video-video terbaru daripada Ustazah khas untuk anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.